Poin kelima, reason sebab kelima pula ialah mengenai the fourth Zogratis, adik-beradik Zogratis yang keempat. Yang kita tahu ada 3 je kan, iaitu Dante Zogratis, Zenon Zogratis dengan Vanica Zogratis. Tapi sebenarnya ada lagi seorang, nama dia tak tahu lagi lah siapa. Tapi dia adalah Zogratis yang sulung dalam 4 orang adik-beradik Zogratis ni. Jadi mulalah fans-fans berteori, ramai kata Zogratis keempat ni yang sulung ni adalah Julius. Sebab kalau tengok pada umur, logik lah kot Julius. Lagipun wajah Zogratis yang keempat ni pun dia dikaburkan, dia ditutup. Jadi bila muka dah kena tutup macam tu, berkemungkinan besar dia adalah watak yang kita dah tahulah. Boleh jadi siapa-siapa je sebenarnya. Dan boleh jadi juga dia adalah Julius. Sebab apa? Sebab 3 devil tertinggi yang aku bagi tahu tadi, kedua-duanya dah pun ada pada Zogratis ni. Devil of Gravity dah ada dengan Dante, Lucifero tu. Devil of Space dah ada dengan Zenon. Kalau Vanica, dia ada Magicula. So barangkali devil yang ketiga, Devil of Time ni, ada dengan Zogratis yang sulung ni. Tapi Zogratis yang sulung ni dia macam duduk atas wheelchair. Kalau korang tengok dalam manga tu lah, maksudnya dia ada kecederaan lah kan, dia ada injured apa-apa. Tapi Julius yang kita tengok ni sihat elok je. Tang mananya Julius ni adalah Zogratis tu. Ya, benda tu betul lah. Benda tu betul kalau kita tengok pada manga. Tapi kita boleh merujuk balik kepada ability time magic si Julius ni, which is Julius ni dia boleh reverse masa untuk sembuhkan kecederaan dia. So tak mustahil yang Julius ni adalah Zogratis yang sulung ni. Sebab kalau dia cedera duduk atas wheelchair pun, dia boleh reversekan masa dan sembuhkan diri dia bila-bila masa je. Dan tambahan pula, kalau korang tengoklah pada keadaan Julius yang jadi budak sekarang, kemungkinan dia sengaja jadi budak macam tu sebab dia tak nak menghalang rancangan Dark Triad ni. Kalau dia dewasa, mungkin dialah yang akan ke depan untuk menghadapi dan tewaskan Dark Triad ni. So bila dia jadi budak, dia tak akan berhadapan lah dengan 3 orang Zogratis ni. Sebab apa? Sebab dia adalah abang sulung kepada mereka bertiga ni. Jadi dia adalah perancang yang sebenar-benarnya lah. So itulah beberapa teori yang mengatakan Julius ni jahat, Julius ni villain ataupun evil yang sebenarnya. So kali ni aku nak explain juga beberapa poin yang menidakkan teori tu. Ini adalah poin yang mengatakan Julius ni baik lah sebenarnya. Yang pertama, Julius dia merekrut Yami dan William macam aku bagi tahu tadi. Boleh jadi sebab sebenarnya dia nak protect 2 orang tu daripada jadi mangsa korban pokok Cliff tu. Dan dia juga nak lindung Yami dan William ni lah daripada masa muda yang tak berapa elok. Sebab itulah dia nak Yami dan William join Magic Knight untuk jadi lebih kuat. Supaya dia orang pun dapat protect diri dia orang sendiri macam tu. Yang kedua, Julius menyelamatkan seluruh penduduk Clover Kingdom semasa dia lawan Patri. Dan masa tu dia siap ada inner monologue lagi. Maksudnya dia ada kata hati lah yang menunjukkan flashback pasal macam mana dia naik jadi Wizard King. Dan pada flashback tu kita nampak lah yang dia nak perbetulkan sistem penindasan rakyat dalam Clover Kingdom ni. Julius ni macam dia tak suka diskriminasi orang atasan terhadap rakyat-rakyat biasa ni. So dekat flashback tu kita nampak lah niat sebenar Julius ni, apa yang dia cuba nak capai bila jadi Wizard King. So kalau Julius ni jahat, kalau Julius ni evil, takkanlah tiba-tiba ada flashback yang baik macam tu. Macam tak kena pula kan. Sebab kita boleh tengok dia punya niat baik tu macam mana. Jadi yang ketiga pula mengenai teori time magic Julius tadi, yang dikatakan daripada Devil of Time. Dan juga teori yang mengatakan Julius ni ada devil juga, dia devil possess. Benda tu tak mustahil sebenarnya. Tapi kalau betul lah Julius ni ada devil ataupun dia adalah devil possess, mesti si Damnatio Kira tu dah dapat detect daripada awal lagi devil power dalam diri Julius ni. Sebab magic Damnatio ni dia boleh kesan devil possess. Dia boleh tahu kalau ada devil power berdekatan dengan dia. Jadi Damnatio ni dia beberapa kali jugalah dia jumpa dengan Julius. Dan setiap kali dia jumpa dengan Julius, tak pernah sekali pun dia detect ataupun kesan apa-apa devil pada si Julius ni. Lagipun kalau tengok pada grimoire Julius, grimoire dia memang, kalau kita tengok rupa grimoire dia pun sah-sah macam grimoire time magic. Lepas tu tak silap aku, devil ni mana ada grimoire macam manusia.
So time magic Julius ni adalah memang magic dia sendiri, bukannya magic devil yang di-share kepada dia macam devil possess. So time magic tu macam betul-betul magic dia lah kalau tengok pada grimoire. Contohnya kalau kita tengok macam Zenon, magic devil Zenon adalah space, space magic. Tapi kalau magic dia sendiri ialah bone magic yang tulang tu. So bone magic dia ni sama dengan magic grimoire dia. Jadi bila magic Julius pun sama dengan magic grimoire dia, maksudnya time magic dia original daripada dia lah, bukan daripada pihak ketiga. Dan poin seterusnya adalah pasal Zogratis yang keempat tu, yang sulung tu. Kalau tengok dalam manga tu, tengok pada rambut dia, rambut Zogratis yang sulung tu, rambut dia kan hitam. So berbezalah dengan Julius. Julius rambut dia colour lain. Tapi yelah, kalau pakai transformation magic, boleh je Julius nak ubah penampilan dia. Tapi tetap tak kukuh sangat teori tu. Sebab Zogratis yang sulung tu boleh jadi siapa-siapa je kalau diikutkan. Boleh jadi juga dia adalah bapa Asta, siapa tahu kan. Ataupun mungkin dia adalah Damnatio, sebab rambut sama hitam kan. So siapa-siapa je boleh jadi. Dan satu benda lagi aku nak tambah dekat sini. Ini adalah info tambahan. Macam aku cakap tadi, Lucifero, Devil of Gravity, Beelzebub, Devil of Space, Devil of Time, belum tahu lagi nama dia apa. Tapi berdasarkan teori-teori fans yang aku dah tengok, aku dah baca, Devil yang ketiga, Devil of Time tadi, dia punya nama adalah Astaroth. Benda ni berdasarkan Evil Trinity of Hell. Kalau korang Google adalah, ada 3 devil ni, Lucifero, Beelzebub dan juga Astaroth, Trinity of Evil. So mungkin betul lah Devil of Time tu Astaroth, nama dia lah Astaroth tu. Jadi berdasarkan apa yang aku dah tengok, Astaroth ni dia sebenarnya merupakan devil yang tak macam devil yang lain. Astaroth ni jenis devil yang baik lah kan. Dia jenis devil yang di mana dia sanggup bagi power dia, kongsi power dia kepada orang yang memerlukan pertolongan demi membuat sesuatu kebaikan. Jadi orang yang ada niat baik je dia akan tolong, dia bagi power dia. Dan kalau ada siapa-siapa je yang bertanya kepada dia, kepada Astaroth ni, dia akan jawab semua soalan berkenaan dengan masa lalu ke, masa sekarang ke dan masa hadapan. So berdasarkan benda ni, nampak sangatlah yang Astaroth ni Devil of Time. Sebab dia tahu apa yang berlaku pada masa sekarang, masa dulu, masa hadapan. Dia boleh bagi info-info mengikut timeline tersebut. Jadi aku rasa Astaroth ni memang berkemungkinan besar dia adalah Devil of Time lah. Dan lagi pula Astaroth ni dia lebih berpihak macam kepada manusia. Dan dia macam tak nak diri dia terkait dengan apa-apa evil, apa-apa niat jahat macam tu. So dia macam devil yang bukan ke arah kejahatan lah, macam tu. Dan kalau korang tengok pada nama Astaroth ni, boleh jadi dia ada kaitan lah dengan nama Asta tu sendiri. So adakah Zogratis sulung tu, Zogratis keempat tu adalah bapa Asta sebab dia ada devil bernama Astaroth? So benda tu tak mustahil, betul tak? Itu kalau tengok pada nama dia lah. Tapi kalau tengok pada personality Astaroth ni, macam yang aku bagi tahu tadi, dia ada personality yang sama macam Julius. Dia ada persamaan lah, sama-sama ada time magic dan juga sama-sama cuba mencapai sesuatu kebaikan. Jadi berkemungkinan besar juga Julius ni ada kaitan dengan Devil Astaroth ni. Jadi walaupun dia ada kaitan dengan Devil, kalau betul lah apa yang aku beritahu ni, kalau betul dia ada kaitan dengan Devil, tak bermakna dia jahat, still berpihak kepada yang baik. Macam Asta dengan Nah, dua-dua tu ada Devil tapi still baik je kan. So secara konklusinya, boleh jadi Julius ni ada devil ataupun dia ada kaitan dengan devil apa-apa semua, tapi dia still baik lah. So dia juga boleh jadi baik, dia boleh jadi jahat. Dua-dua boleh jadi. Terpulang kepada korang lah nak menilai Julius ni macam mana. So aku rasa setakat tu je lah teori-teori yang aku boleh bagi tahu dalam video ni. Jadi korang rasa Julius ni baik ke jahat? Aku rasa setakat tu je lah penjelasan aku pada video kali ni. Apa-apa korang nak tambah, silakan tambah di komen di bawah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Sekian daripada aku. Assalamualaikum. Bye-bye.